Golongan intelek awam harus lebih kerap bersuara, menyatakan pandangan serta berkongsi ilmu kepakaran mereka kepada masyarakat dalam usaha menyokong pembinaan sesebuah negara. Ini bagi memastikan suara mereka yang mempunyai autoriti bersandarkan ilmu dan kepakaran tidak dibayangi oleh suara populis dalam kalangan masyarakat. Menurut pensyarah Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, intelek awam ini termasuk golongan akademia, profesional, teknokrat dan individu berpengalaman. Dalam buku ini sebenarnya ada ditulis oleh disebut oleh Prof Syam Rahayu kerana apabila ahli akademik ini bersuara kadang-kadang mereka dikecam sedangkan mereka bercakap berdasarkan bertitik tolak kepada ilmu yang mereka tahu kan, malah panel mencadangkan supaya ada satu akta yang khusus yang boleh melindungi ahli akademik ini kerana mereka bila mereka bersuara mereka dikecam sedangkan itu pandangan berdasarkan ilmu mereka. Tetapi inilah cabaran bagaimana kita nak mengimbangi suara intelek awam, suara pakar dengan suara ramai. Sebab itu dia ada authority define dengan popular define. Jadi bagi saya usaha yang paling penting ialah kita mesti sentiasa meraihkan dan meletakkan intelek awam ini di peringkat yang tinggi. Jadi sekiranya sebab negara kita ada ramai ahli profesional, teknokrat, ahli akademik di universiti. Jadi mereka perlu diberikan peluang, platform. Jelasnya sejak 2 tahun lalu, platform dan wacana melibatkan intelek awam semakin mendapat sambutan dalam kalangan rakyat. Namun beliau juga berharap kerajaan perlu meletakkan golongan ini sebagai suara ketiga dalam pembangunan negara sekaligus dapat membantu kerajaan membuat polisi dan dasar yang berkesan. Intelek awam di negara kita ini perlulah bersuara, menyatakan pandangan, memberikan menyatakan kebenaran kerana kalaulah intelek awam kita ini sepi senyap maka tiadalah suara intelek awam itu dan itulah yang penting bagaimana intelek awam kita dapat menggunakan kebebasan bersuara yang dijamin oleh perlembagaan persekutuan untuk membina negara kita dan pada masa yang sama mereka juga perlu diiktiraf, perlu diletakkan di kedudukan yang tinggi yang baik supaya suara mereka dapat dinegari. Kadang-kadang intelek awam ini mereka tidak ada peluang, ruang yang sewajarnya diberikan oleh mereka dan saya harap dalam setiap pembuatan dasar polisi ia perlu mengambil kira suara intelek awam. Bukan saja pandangan populis tetapi pandangan yang berasaskan kepada ilmu, kepada ketinggian akal. Jadi kerana inilah aset negara kita yang perlu kita gunakan untuk masa depan negara. Masyarakat juga katanya harus mengambil pandangan dan suara intelek awam ini sebagai panduan dan rujukan dalam bersama memajukan diri serta membina negara.